Hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ceria. Selamat pagi Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand dan semua yang sedang menonton. Assalamualaikum. Kami bersiaran secara langsung hari ini 27 Januari bersama dengan 14 Jamadil Akhir bersiaran langsung daripada studio penyiaran TV Al-Hijrah, dan saya doakan semoga para penonton yang sedang menonton dalam keadaan yang insya-Allah sentiasa kita rasa dalam keadaan redha, syukur dan insya-Allah akan memperbaiki diri untuk menjadi yang lebih terbaik. Para penonton, terima kasih saya ucapkan kepada anda yang menonton, dan jika yang tak dapat nak tonton boleh juga menonton kami di Facebook TV Al-Hijrah dan boleh share. Hari ini saya kira satu tajuk yang cukup bermakna untuk kita, yang mana kita jadikan amalan harian tapi insya-Allah kita akan tambah ilmu. Kenapa kita jadikan dia dan apakah cerita di sebalik apa yang akan kita amalkan insya-Allah. Insya-Allah. Dan para penonton, seperti biasa, apa yang kita harapkan di dunia ini pastinya adalah untuk kita tuai hasilnya di akhirat. Pastinya adalah untuk kita capai syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting sekali, bukan kita saja kan nak masuk syurga, tapi kalau boleh bukan setakat diri kita, tapi ahli keluarga kita semua sama-sama kita nak bawa masuk syurga. Bayangkan kalau kita rasa dekat dunia ni, kita rasa sayang sangat dekat mak ayah kita, sayang kat anak-anak kita, sayang kat suami kita, mana mungkin kita sendiri di sana nanti, mana mungkin kita tercari-cari ahli keluarga kita tidak ada, ataupun ahli keluarga kita tercari-cari kita di mana kita. Oleh itu, kalau kita nak kebahagiaan itu dunia dan akhirat, di dunia dan juga di syurga nanti insya-Allah. Dan kalaupun tidak, walaupun apa jua kehidupan kita pada hari ini, insya-Allah kita rasa, ya Allah Tuhanku berikanlah kebahagiaan. Walaupun bahagia itu tidak dapat diukur ataupun disamakan dengan orang lain, tapi insya-Allah dengan bahagia itu kita mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan bahagia itu, dengan rasa syukur, redha itu, kita mampu untuk sentiasa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, insya-Allah. Para penonton, alhamdulillah, nampaknya kita dah hari keberapa PKP. Ada juga negeri-negeri lain yang telah baru memulakan PKP, dan insya-Allah semoga kita terus tabah, terus kuat untuk meneruskan kehidupan, dan bukan setakat kita nak flat the curve, kita nak turunkan angka itu, tapi kalau boleh insya-Allah kita nak terus berusaha memperbaiki diri, dan juga semoga Allah angkat wabak ini. Dan kalau kita tengok semalam kes baru sebanyak 3,585. Maknanya kes masih lagi dalam 4 angka, namun kita terus positif, bukan positif COVID, positif kes aktif 40,574. Kita terus positif. Kalau kita tengok kes sembuh baru sebanyak 4,076. Walaupun kematian baru 11, jumlah kematian semuanya 700, namun alhamdulillah jumlah sembuh ialah 149,160, yang mana keseluruhan daripada kes baru, kes aktif, kematian, jumlah kematian, kes sembuh, jumlah sembuh ialah 190,434. Biar apa pun angka yang dicatatkan, kita jalankan tanggungjawab kita, jaga SOP, jaga diri, dan juga sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala selain pada ikhtiar yang kita lakukan. Insya-Allah, insya-Allah semoga Allah melindungi kita, ahli keluarga, sanak saudara, rakan-rakan dan anda yang sedang menonton TV Al-Hijrah pada hari ini insya-Allah. Dan seperti biasa hari Rabu sebenarnya saya agak teruja lama dah saya tak bersiaran pada hari Rabu. Dan alhamdulillah hari ini saya bersama dengan anda. Alhamdulillah, semoga kita adalah di antara orang-orang yang Allah pilih Subhanahu Wa Taala untuk sentiasa menuntut ilmu. Kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman, Jurulatih Utama Tadabbur Center. Hari ini tajuk kita, lindungi diri dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Lama tak berjumpa. Tapi Ustaz sentiasa ada hari Rabu. Sentiasa ada, alhamdulillah. Okey, baik, insya-Allah Ustaz. Sebelum kita nak cerita apa yang dimaksudkan dengan lindungi diri dengan nama Allah, para penonton kita lihat
surah Al-Baqarah ayat 1255, yang mana ayat ni insya-Allah setiap hari kita amalkan, selalu kita amalkan. Kalau anak-anak kecil pun kita suruh hafal dan sebagainya. Ayat 255, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yang membawa maksudnya ialah Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluknya, yang tidak mengantuk usahkan tidur, yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat, yakni pertolongan di sisinya melainkan dengan izinnya, dan mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Sedangkan mereka tidak mengetahui sesuatu pun daripada kandungan ilmu Allah, melainkan apa yang Allah kehendaki, iaitu memberitahu kepadanya. Luasnya kursi Allah, ilmunya dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi, dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya. Dan Dialah yang maha tinggi darjat kemuliaannya, lagi maha besar kekuasaannya. Surah Al-Baqarah ayat 255. Barangkali kita hafal, barangkali kita selalu baca, tapi adakah kita mengetahui setiap maksud kalimah yang kita baca? Adakah kita menghayati kenapa perlu kita baca, dan apakah antara fadilat yang kita dapat apabila kita membaca? Ini akan kita bincangkan hari ini. InsyaAllah kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz dengan tajuk Lindungi Diri dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum sekali lagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Daripada ayat kursi tadi, kalau boleh Ustaz, kalau dapat kita mulakan dengan tadabbur, dengan menelusuri berkenaan dengan ayat surah Al-Baqarah ayat 255. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'd. Terima kasih pada Puan Ami Sofia dan seterusnya para penonton setia lagi budiman 114 TV Al-Hijrah. Assalamualaikum. Jadi kita memilih satu ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Sayyidul Qurra Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh Nabi. Nabi bertanya kepada Ubay bin Ka'ab sebagai satu teknik pendidikan. Bukan Nabi tak tahu, Nabi sengaja nak jadikan ia sebagai ice breaking. Atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Wahai Ubay, adakah kau tahu Al-Quran dalam dadamu mana satu ayat yang paling agung? Lalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Nabi tanya kali kedua, Amy. Ya. Nabi tanya kali kedua tu. Ya Abul Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Lalu Allah wa rasuluhu a'lam. Kali kedua, jawapan daripada Ubay bin Ka'ab. Maka Nabi memberitahu, itulah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, hinggalah kepada akhir ayat berkenaan wahwal aliyul azim. Maka selepas Nabi membacakan ayat berkenaan, Nabi memegang dada Abul Munzir, iaitulah Ubay bin Ka'ab. Lalu baginda berkata, dengan ilmu ini kamu akan letih untuk terus menuntut ilmu. Jadi pengajaran daripada hadis sahih Muslim ini bahwasanya ayat 255 surah Al-Baqarah ini adalah ayat yang mendapat kedudukan istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Nabi menyebut ia adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Dan berkata Al-Imam Burhanuddin Al-Biqai dalam Nazmud Durar, seorang ulama tafsir, beliau bantu kita kira, kita boleh kira juga sebenarnya ni, jumlah kalimah ada 50. Beliau berpandangan ia menunjukkan 50 fardu salat yang asal difardukan dalam peristiwa Mi'raj, dan ada 17 nama Allah, 17 sifat Allah. Tetapi daripada 50 fardu tu bertukar jadi 5 rakaat, 17 rakaat.
dengan perjalanan, jarak perjalanan Nabi naik ke langit itu sebenarnya adalah perjalanan yang disebut dalam surah Al-Ma'arij 50,000 tahun. Jadi yang menariknya sebab Puan Aimi tanya tadi bagaimana kedudukan ayat ini dalam suratul Baqarah. Menariknya duduknya ayat kursi ni, ramai tak perasan benda ni. Duduk lepas cerita perang di mana kumpulan bala tentera yang kerdil menang, iaitulah nama mereka tentera Talut. Dan lepas ayat kursi pula cerita pasal Nabi Ibrahim seorang diri berdepan dengan rejim Namrud. Jadi sebelum ayat kursi ni ada cerita pasal kumpulan tentera yang sangat kerdil jumlahnya, fi'atin qalilah. Dan lepas ayat kursi pula ada cerita seorang diri berhadapan dengan rejim pimpinan dan Namrud dalam istana berkenaan. Seolah-olah menggambarkan pada kita, barang siapa yang pada dirinya ada ayat kursi, musuh besar macam mana sekalipun takkan boleh memberikan padanya mudarat. Duduknya ayat kursi ini sangat strategik di penghujung suratul Baqarah, dan Allah Ta'ala meletakkannya di posisi cerita tentang jumlah musuh yang lebih ramai. Namun mereka yang berpegang dengan ayat kursi, insya-Allah tidak akan menimpa kepadanya mudarat dengan izin Allah. Itulah permulaan kita, Puan Aimi. Jadi insya-Allah, dan kalau kita tengok maksud daripada ayat kursi itu sungguh cantik, yang mana Allah ni mengetahui apa yang ada di hadapan, apa yang ada di belakang, sedangkan mereka tidak mengetahui sesuatu pun daripada kandungan ilmu Allah. Dan dia seolah-olah berkait antara satu sama lain dengan nama-nama Allah dan sebagainya. Dan adakah bila cerita pasal ni, ayat kursi ni digelar penghulu segala ayat. Adakah kenapakah dinamakan kursi? Apa maksud kursi itu? Kan dia cakap kita minta anak-anak hafal ayat kursi. Gapo dia ayat kursi ni? Kursi tu gapo? Tak tahulah gapo kursi ni. Hafal je lah pun tahu ayat kursi. Jadi hari ini insya-Allah semoga memberikan pencerahan kepada kita. Apa yang dimaksudkan dengan penghulu segala ayat dan kenapa dinamakan ayatul kursi? Bahasa Melayu pun ada perkataan kerusi, tetapi sebutan dalam bahasa Arab adalah kursi. Kursi. Dan dalam Al-Quran perkataan al-kursi ataupun kursi disebut 2 kali sahaja. Satu dalam ayat kursi, ayatul kursi, itu sebutan yang betul. Yang kedua dalam cerita singgasana Nabi Sulaiman, tempat Nabi Sulaiman memerintah, iaitulah dalam surah 38, surah Sad, ayat 34. Wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Jadi berdasarkan cerita Nabi Sulaiman tu kita dapat gambaran dah. Kursi di situ adalah tempat pemerintahan. Tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim yang sahih, al-kursi mawdi'ul qadamain. Kursi ini adalah tempat letak kedua-dua kaki. Wallahu alam wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu adalah maksud dari sudut kebahasaan, tetapi tidaklah kita sekali-kali boleh mengkhayal dan membayangkan bagaimana zat Allah Azza wa Jalla dalam keadaan begitu maknanya. Maka dalam perihal ghaibiyat ini, tuan-puan, jangan terlalu terlajak fikir. Yang penting para ulama ada menyebut beberapa hadis, seperti Ibnu Atiyah dalam tafsirnya menyatakan, kebanyakan hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan kursi, al-kursi adalah satu makhluk yang sangat agung yang berada di hadapan arasy Allah. Tetapi arasy Allah itu lebih besar daripada kursi. Arasy Allah lebih besar daripada kursi. Tetapi kursi itu sendiri besar setara mana? Maka Nabi bersabda dalam satu hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah yang juga sahih. Ini nak mudah kita faham ni. Tidaklah 7 langit kalau dibandingkan dengan kursi, melainkan seumpama cincin yang dilemparkan ke tanah lapang. Cincin, Puan Aimi ada cincin kan? Baling atas padang. Cincin tu 7 petala langit. Padang tu adalah kursi. Dan bandingkan pula kursi dengan arasy Allah. Arasy Allah. Maka ia adalah, kursi itu pula cincin, dan arasy Allah itu adalah padang. Allahu Akbar.
Sebab itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah menyatakan jarak langit dunia dengan langit berikutnya 500 tahun perjalanan. Jarak langit ke langit 500 tahun perjalanan. Jarak langit ketujuh dengan kursi 500 tahun perjalanan. Jarak kursi dengan air, air apa jangan tanya lah, memang air. Jarak kursi dengan air yang di atasnya ada arash, ya. Kerana Allah sebut dalam Al-Quran, arash Allah atas air. Jarak itu pula adalah 500 tahun perjalanan. Jadi saya harap kita boleh beza antara kursi dengan arash, bukan perkara yang sama. Nabi juga bersabda dalam satu hadis riwayat Abu Daud juga yang sahih, di mana aku diberikan izin untuk tahu tentang malaikat pemikul arash. Kita tak bincang kursi, ya, sebab gambaran kursi dengan arash tadi, subhanallah, betapa besarnya kursi berbanding 7 petala langit, dan betapa besar lagi arash berbanding kursi. Sekarang yang pikul arash tu saja, Nabi kata malaikat tu antara cuping telinga dengan bahu sejauh 700 tahun perjalanan. Itu malaikat, baru malaikat yang jaga arash, belum lagi arash. Itulah sedikit cerita tentang kursi. Yang itu saja kita boleh cerita. Nak telajak, kita tak ada ilmu. Dan jangan berlebih-lebihan dalam memahami apakah kursi, melainkan apa yang Allah dan Rasulnya telah terangkan. Itu dia, Ustaz. Dan terima kasih banyak kepada mereka yang meninggalkan jejak di Facebook. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan, insya-Allah kalau ada kesempatan, insya-Allah saya akan cuba tanyakan kepada Ustaz. Dan dalam banyak-banyak ni, saya ucapkan selamat datang kepada Encik Bahtiar Effendi daripada Singapura dan Malaysia, dan mereka yang lain yang berada di Malaysia. Encik Rosdin Samah, saya memetik soalan daripada Encik Rosdin Samah. Saya kira apa antara doa yang paling utama apabila kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita nak minta dilindungi daripada apa secara khususnya? Secara general, ya Allah, lindungilah keluargaku, lindungilah ibu dan ayahku, lindungilah anak-anakku. Tapi yang sebenarnya, apakah yang perlu kita minta dengan Allah untuk kita dilindungi daripada apa? Kalau dalam berdoa, apa yang sepatutnya kita minta daripada Allah? Kalau kita lihat daripada sunnah para anbiya dalam Al-Quran, mereka meminta terlebih dahulu keampunan. Barulah yang kedua, hajat-hajat keduniaan. Ambillah teladan ini, kerana doa-doa sebegitu dimustajabkan Allah. Adakah ada contoh lebih baik daripada Nabi? Daripada para anbiya? Jawapannya tidak. Jadi Nabi Sulaiman berkata, Rabbi ghafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Para anbiya apabila mereka berdoa, ya, mereka akan mendahulukan hak mereka pada Allah. Barulah hak mereka kepada dunia. Ya, maka mereka akan mendahulukan Allah, ampunkan saya. Dan barulah mereka menyatakan hajat-hajat keduniaan. Jadi anda boleh minta apa-apa saja daripada Allah, tapi tidak ada makna apa yang Allah beri pada anda kalau tidak disumbangkan kepada mendekatkan diri kepada Allah. Jadi perhatikan prioriti berkenaan lah, Puan Amy. Ya, dan difahamkan antara fadilat ayatul kursi ini ialah dapat menjauhkan diri daripada syaitan ataupun dapat menjauhkan syaitan daripada kita. Satulah kan. Dan betul ke ayat kursi ini adalah ayat yang diajarkan oleh syaitan? Ayat ni ayat nak jauh daripada dia ataupun nak bagi dia jauh daripada kita. Tapi diajarkan oleh syaitan kepada Abu Hurairah. Jadi apa kisah? Ada kisah bagaimana, Ustaz? Selain daripada soalan tadi, saya terlupa nak tambah. Dalam ayat kursi adanya Ismullah Al-A'zam. Ismullahi Al-A'zami. Iaitulah nama Allah yang sangat-sangat agung. Idza du'iya bihi ajaba. Sebab tadi kita ada soalan pasal doa. Sebab apa? Nabi ada bersabda dalam satu hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah yang sahih. Ada dua ayat dalam Quran yang mana kalau anda mulakannya, maka doa anda akan mustajab. Yang pertama sekali suratul Baqarah ayat 163. Yang kedua adalah surah Ali Imran ayat yang 1 dan 2. Iaitulah Al-Baqarah, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Manakala awal Ali Imran Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tetapi
dengan membaca ayat kursi, dia cover dua-dua tu dah. Okey. Dia cover dua-dua tu. Sebab Al-Baqarah 163 sebut, La ilaha illa huwa. Manakala Ali Imran sebut, Al-Hayyu Al-Qayyum. Dan bukankah kedua-dua ni ada dalam ayat kursi? Iaitulah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan bacalah sampai kepada hujung. InsyaAllah, mudah-mudahan doa kita akan didengar oleh Allah walau apa pun musibah menimpa kita. Kembali pada persoalan Puan Aimi tadi, kadang ada cerita pelik, tetapi sebenarnya benar dan sahih. Iaitulah cerita tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, di mana ceritanya adalah malam tu, ya, Abu Hurairah telah ditaklifkan untuk jaga buah-buahan, barang-barang zakat Ramadan. Tiba-tiba malam tu ada seorang lelaki yang berjaya ditangkap oleh Abu Hurairah kerana mencuri harta zakat berkenaan. Habis bersepah buah-buah ni. Lalu Abu Hurairah kata, aku akan bawa hampir jumpa Rasulullah. Kecut perutlah lelaki tu. Sebab tak nak. Dan dia merayu, bebaskanlah aku, saya ni ada keluarga miskin sangat, makanan tak ada, berikanlah kebenaran. Jadi para sahabat Nabi ni dah dididik oleh Nabi, jiwanya rahmatan. Kesian, simpati Abu Hurairah lepas. Okey, tak apalah. Jangan datang lagi. Daftarlah sebagai asnaf kalau nak bantuan. Jadi esok paginya Abu Hurairah pergi pada Nabi nak mengadu cerita pencuri ni. Nabi terus tanya, ma fa'ala asiruka al-barihah, apa cerita tawanan kau semalam? Abu Hurairah tak luah pun lagi. Nabi dah tahu dah. Apa cerita tawanan semalam? Lalu Abu Hurairah cerita, dia punya keluarga yang miskin, saya kesian tengok dia, wahai Rasulullah, saya pun bebaskanlah dia. Lalu Nabi berkata, innahu qad kadzabak wa sayauд. Dia telah mendustakan engkau. Malam ni kau tengok, dia mesti kembali. Malam tu Abu Hurairah jaga balik barang-barang zakat ni, buah-buahan ni, ya, segala keperluan untuk kaum muslimin ni. Malam tu memang muncul betul, benarlah Nabi. Lalu Abu Hurairah tangkap lelaki berkenaan, nak bawa dia pada Rasulullah. Lelaki berkenaan merayu sekali lagi, keluarga saya miskin, tolonglah bebaskan saya takkan datang lagi esok hari. Jadi kesian Abu Hurairah. Abu Hurairah pun lepas. Esok pagi dia nak mengadu pada Nabi. Nabi terus tanya, tak sempat Abu Hurairah meluahkan apa isunya, apa cerita tawananmu semalam. Lalu Abu Hurairah pun menyebut sama juga, saya kesian dekat dia, lalu saya bebaskan. Nabi kata, dia mendustakan kau sekali lagi, dia pasti kembali malam tu. Malam tu Abu Hurairah buat kawalan keselamatan lebih ketat. Kali ini tiada maaf bagimu. Lalu malam tu memang betul lah apa yang Nabi habaq pada kita, dia kembali lelaki tu. Lalu Abu Hurairah pegang, dan kamu tiada maaf kali ini, aku akan bawa kamu pada Rasulullah. Kali ini betul-betul lelaki tu merayu, tetapi rayuan dia kali ini lain sedikit. Dia kata, da'ni fa inni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Dengar sini. Aku nak bagi tahu kamu satu ilmu. Oh, tu dia. Dengan apa yang akan aku sebutkan ini, kau akan dapat manfaat yang sangat banyak. Mahunna, apa dia? Wahai lelaki, kau nak beritahu apa lagi? Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi fa innahu lan yazala 'alaika min Allahi hafiz wa la yuqribuka syaitanun hatta tusbih. Allah. Dengar elok-elok. Setan ni kadang-kadang dia macam tahu je Abu Hurairah ni jenis orang cinta ilmu. Periwayat hadis kan. Jadi dia pun melindungkan dirinya dengan memberitahu kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kalau kau mahu tidur, maka bacalah ayat kursi. Sesungguhnya ia akan menyebabkan Allah memeliharamu sepanjang kamu tidur, dan tidak akan didekati oleh syaitan sepanjang kamu tidur hinggalah kepada waktu subuh. Allah. Mendengar satu ilmu yang Abu Hurairah tak pernah dengar. Abu Hurairah ni periwayat hadis. Berapa tahun duduk dengan Nabi, dia mendengar sesuatu yang dia tak pernah dengar daripada lelaki ni. Lalu dia sangat hargai,
dan dia bebaskan lelaki berkenaan. Esok pagi datang pada Nabi. Nabi bertanya seperti biasa, apa cerita hamba tawananmu? Lalu Abu Hurairah melaporkan tentang cerita ayat kursi tadi. Lalu bila Nabi dengar, Nabi berkata, innahu qad sadaka wa huwa kadhub. Cerita ayat kursi boleh melindungi kamu sewaktu tidur adalah benar, walaupun yang menyampaikan padamu adalah pendusta. Kau tahu siapa lelaki itu? Dzaka syaitan. Itulah syaitan. Maknanya syaitan ni dia boleh merupakan dirinya dengan binatang dan tubuh manusia. Itu satu kita belajar. Rupanya syaitan, jin, dia boleh merupa paraskan dirinya. Dan yang kedua kita belajar di sini, syaitan tahu ayat kursi. Tetapi kenapa syaitan ke neraka? Ibrah dia apa? Tahu ilmu agama tapi tak beramal, tak membantu pun untuk ke syurga. Betul. Dan ternyata syaitan tadi pun, dia sarankan ayat kursi untuk pelepah diri dia je. Jadi kita jangan macam tu. Kita jangan baca ayat kursi semata-mata kerana ada bahaya nak datang. Biar kita ada beza dengan makhluk-makhluk ni, iaitulah tadabbur. Kita faham ayat tu lebih daripada sekadar untuk melindungi diri. Wallahu alam. Allahu akbar. Dan kalau kita tengok keistimewaan ayat kursi seperti mana yang Ustaz cakap tadi, azam, terimpun sifat-sifat Allah al-wahdaniyah, al-hayyah, al-qayyum, al-ilm, al-mulk, al-qudrah, iradah, dan ayat yang diajak, dan apabila kamu naik ke tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, selamanya kamu akan disertai penjaga daripada Allah dan syaitan tidak akan mendekat kepadamu. Inilah yang diajar, yang diberitahu syaitan tadi, dasar setan tu kan. Mencuri tu kan. Maknanya yang diajak oleh syaitan tadi kepada Abu Hurairah, dan Rasulullah membenarkan. Kalau Ustaz dan kalau dapat kita tengok ayatul kursi ini seolah-olah maksudnya seolah-olah memujuk kita di saat kita ingin melepaskan lelah, di saat kita ingin nak letak badan setelah penat lelah di pagi hari, di saat kita dah habis muhasabah diri, apa yang aku lakukan hari ini, apa yang perlu aku buat pada esok. Dan ayat ini seolah-olah ayat pujukan, ayat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sentiasa bermotivasi. Jadi apa pandangan Ustaz, adakah ayat kursi ini sebenarnya ayat-ayat dia mampu untuk menghilangkan keresahan dalam kehidupan, ayat satu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya sekadar ayat untuk kita prevent daripada ham dan sebagainya? Nabi membenarkan ucapan syaitan tadi, iaitulah sebelum tidur baca ayat kursi. Maka soalan Puan Ami tadi adalah kenapa sebelum tidur kan? Kenapa tak baca pada waktu lain? Sebenarnya ada waktu-waktu lain, ya. Yang tu saya sebut kejap lagi lah. Ada waktu-waktu yang disarankan oleh Nabi untuk jangan tinggalkan ayat kursi. Tetapi sebelum tidur, apa yang akan berlaku adalah minda kita berada dalam keadaan yang sangat, ialah memanglah sangat penat, tetapi dalam keadaan yang sangat relax. Kita memikirkan esok kita nak buat apa. Dan kita kekadang lupa untuk melihat apa yang telah kita buat pada hari ini. Dengan membaca ayat kursi dan dengan memahami ayat kursi, kita tidak akan terlalu ghairah untuk berfikir tentang esok hari, sedangkan kita terlupa kepada apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Kerana dalam ayat kursi, di tengah-tengah ayat kursi ada isu syafaat. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Hari itu adalah hari di mana tidak ada seorang pun akan diberikan syafaat, perlindungan, pembelaan daripada Allah, melainkan insan-insan yang diberikan izin oleh Allah. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidur tu sebenarnya latihan mati. Allah Ta'ala nak kita berfikir bukan esok hari kau kerja lagi. Allah Ta'ala nak kita berfikir kalau aku mati sebentar lagi. Dan bagaimana mati yang boleh menyebabkan aku mendapat syafaat. Maka hendaklah kita melihat amalan-amalan yang sudah kita lakukan sepanjang hari ini. Sebelum kita tidur tu, pagi tadi, ada tak kita menyapu orang dengan bahasa kasar? Ada tak kita di pejabat ataupun bekerja daripada rumah memutuskan silaturahim? Ada tak kita menggoreskan hati isteri dan anak-anak? Orang yang selalu muhasabah kerana ayat kursi, maka insya-Allah dia digolongkan Allah dari kalangan orang yang mendapat syafaat pada hari akhirat nanti. Mana mungkin orang itu akan berfikir tentang saya ni boleh dapat syafaat ke? Saya ni boleh dapat syafaat ke?
ayat kursi sebut syafaat, saya boleh dapat ke? Kalau dia bukan dari kalangan orang yang sentiasa melihat adakah yang dia lakukan hari ini baik-baik berlaku. Dia mesti sentiasa resah Puan Amy dengan apa yang dah berlaku hari itu. Jadi itu yang Nabi barangkali hikmah Nabi kaitkan, Nabi membenarkan ucapan syaitan tadi dan kaitannya dengan sebelum tidur. Ya. Dan adakah wajar bila kita ajar kepada diri kita dan kepada anak kita, tapi sebenarnya kita tak tahu pun kata sebenarnya ini adalah anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita kata sebabnya macam ni, baca mungkin ada mimpi ngeri, okey bacalah ayat kursi. So jadi supaya tidak termimpi. Dan sebenarnya Rasulullah juga ada mengajarkan kepada kita waktu-waktu lain yang sebenarnya untuk kita amalkan ayatul kursi ini untuk perlindungan dan juga penjagaan optimum. Jadi Ustaz, tapi tak apa, kita jawab selepas ini. Kita berehat seketika para penonton untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan fadilat ayatul kursi. Ya, kembali kita dalam nama-nama Allah, lindungi diri dengan nama Allah insya-Allah, dan hari ini kita khusus kepada ayat 255 surah Baqarah insya-Allah. Dan kalau kita tengok Ustaz antara lain yang Rasulullah ajar kepada kita daripada Abi Umamah radhiyallahu an, Nabi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi setiap kali lepas solat fardu, tidak akan terhalang baginya untuk memasuki syurga melainkan mati. Jadi kalau dapat Ustaz kongsikan kenapa kita perlu Rasulullah minta kita amalkan ayat kursi ini, dan dia punya word dia ialah tidak akan terhalang baginya untuk memasuki syurga melainkan mati. Nampak ini adalah satu ayat yang cukup penting kerana kita punya matlamat adalah untuk mencapai syurga. Tadi kita belajar yang memberitahu tentang fadilat ayat kursi adalah syaitan. Jadi syaitan beritahu itu satu pembongkaran yang sangat eksklusif, satu pendedahan yang besar, dan Rasulullah SAW membenarkan. Ingat ya, syaitan boleh muncul menjelang kematian kita. Yang ni yang kita risau. Maka pemberitahuan dan pengumuman daripada zakat syaitan tadi yang datang pada Abu Hurairah tadi itu penting untuk diambil perhatian. Sebab tu Nabi kata yang Puan Amy bacakan tadi, siapa baca ayat kursi fi duburi kulli salatin, setiap kali habis solat fardu, maka tiada yang menghalangnya masuk ke syurga melainkan mati. Kenapa Nabi kaitkan dengan mati? Kerana suratul Mu'minun ayat 97 hingga 100, halaman 348, Allah Ta'ala menyebut kebarangkalian syaitan boleh muncul apabila kita menghampiri kematian. Na'udzubillah. Biarlah menjelang mati kita nampak malaikat. Janganlah menjelang mati syaitan datang. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nak katanya ayat ni, ayat 97 hingga 100 ini, adanya cerita mengenai kedatangan syaitan kepada manusia menjelang kematiannya. Dan ingat, bila syaitan datang menjelang kematian, itu tanda-tanda buruk. Semoga Allah tidak jadikan kita dari kalangan orang yang menjelang kematian, nyawa sudah sampai di tenggorokan, tiba-tiba muncul syaitan. Itu tanda yang tidak baik. Maka lindungi diri kita dengan hadis Nabi tadi. Setiap kali selepas solat, jangan tinggal untuk membaca surah ataupun ayat kursi. Imam tak baca pun, kita baca. Jangan terikut-ikut dengan orang lain. Kita baca sebab kita faham hadis Nabi yang sahih berkenaan. Allahu Akbar.
Jadi Ustaz, saya setuju dengan Cik Bukhari, Muhammad Avon, ayat kursi banyak mengandungi nama-nama Allah, ayat tauhid. Ini sebenarnya yang tak sempat untuk kita rungkaikan. Ada orang dia sebelum tidur contohnya kan, dia ajar anak-anak semua tapi sedangkan dia pun tak beramal. Dia agaknya minta maaf saya cakap, ini adalah antara soalan yang saya petik. Dia tak solat dan sebagainya tapi dia mengamalkan ayatul kursi sebelum tidur supaya tak diulit mimpi ngeri dan sebagainya. Sedangkan keistimewaan ayat kursi ni banyak kalau kita lihat nama-nama Allah, seperti mana yang telah kita sebut tadi, Al-Hayyah, Al-Wahdaniyah, Al-Qayyumiyah, Al-Ilm, Al-Mulk, Al-Qudrah, Al-Iradah. Jadi nama keistimewaan nama-nama Allah dalam ayat kursi ini, apakah yang mampu untuk membuatkan kita rasa sepatutnya kita amalkan ayatul kursi ini? Kita boleh bahagikan 50 kalimah dalam ayat kursi ini kepada 8 bahagian. Okey, dengar elok-elok ya, kalau anda boleh catat itu lebih baik. Kita bahagikan ayat kursi kepada 8 poin, 8 cerita, 8 sifat Allah. Dan 1 hingga 4, kalau anda perhatikan, ia adalah pertahanan. 5 hingga 8, ia adalah serangan. Maksudnya apa? Kalau kita perhatikan poin 1 hingga 4 sekejap lagi, kita akan dapati Allah Ta'ala memberitahu bagaimana nak bertahan. Dan 5 hingga 8 adalah cerita tentang Allah akan uruskan musuh-musuh kita. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Al-hayyu, Allah Ta'ala itu maha hidup, tidak didahului kematian dan tidak diakhiri dengan kematian. Takkan kita nak bergantung pada yang mati? Kita nak orang rawat kita, mestilah pertama sekali orang tu ataupun makhluk itu adalah hidup. Allahu Akbar, Allah lebih daripada itu. Allah Ta'ala maha hidup. Al-Qayyum, yang boleh mentadbir urusan, yang bersedia untuk membantu pada bila-bila masa tanpa perlu bantuan sesiapa. Ini Qayyum. Jadi ada orang boleh bantu kita, tetapi adakah dia boleh bantu kita untuk bawa ke hospital terus kalau kita kena COVID, na'uzubillah. Jadi Qayyum ya adalah kesediaan untuk membantu dengan kadar yang pantas tanpa perlu bantuan dan backup daripada sesiapa. Nombor 2, tidak didekati kepenatan dan keletihan. Kita boleh tengok ya frontliner kita kepenatan, tetapi Allah Ta'ala tidak penat, tidak tidur, tidak mengantuk. Itu nombor 2. Nombor 3, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bila kita sakit, kita perlukan kepada ubat, kita perlukan kepada rawatan, kita perlu kepada vaksin, kita perlu kepada segala ubat yang ada di atas muka bumi. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, aku pemilik langit bumi. Kau ada masalah apa? Allah Ta'ala boleh bagi jawapan. Dan yang paling kita risau bukan sekadar kita nak selamat di dunia dengan rawatan, dengan ubat, dengan perlindungan di dunia. Di akhirat nanti ada perlindungan ke tidak? Maka isu nombor 4 adalah membabitkan syafaat. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. 5 hingga 8 pula adalah serangan. Allah Ta'ala tenangkan hati kita dengan dia akan uruskan musuh-musuh kita. Kalau Talut ada musuh, kalau Nabi Ibrahim ada musuh, ya kita sekarang pun ada musuh namanya COVID. Maka dengan bahagian kedua ini kita beri perhatian. Pertama sekali Allah sebut ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa kat depan musuh-musuh kamu ini, Allah tahu apa di belakang musuh-musuh kamu ni. Maknanya apa? Allah kepung dia orang. Allah tahu rencana dia orang di depan. Allah tahu kesudahan orang dulu-dulu. Jadi pendek kata, Allah Ta'ala boleh bertindak ke atas apa yang kamu takut. Nombor 6, wala yuhaytuna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Tak ada yang tahu tentang ilmu Allah melainkan insan yang Allah beri ilmu, yakni para rasul. Jadi dengan taat para rasul, Allah akan beri kemenangan ke atas kita menghadapi musuh-musuh kita. Nombor 7, wasi'a kursi. So bila sebut kursi, ia adalah pentadbiran, pemerintahan, kun fayakun Allah ke atas musuh-musuh kita. Jadi Allah Ta'ala maha berkuasa untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Dan akhir sekali, yang mungkin kita boleh tekan sikit kat sini ayat ni kan, wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Allah Ta'ala tidak penat. Kita kalau berperang kan, ya, mesti penat di waktu malam kena rehat. Allah tidak. Dan akhir sekali, Al-Ali, yang kekal di atas, yang kekal mengatasi, yang tidak boleh dikalahkan oleh sesiapa. Al-Azim, yang maha luas empire kerajaan Allah. Jadi ada 4 bahagian pertahanan dan ada 4 bahagian serangan. Maka benarlah ayat ini adalah ayat yang sangat agung di dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Ustaz, ada banyak benda yang kita mungkin boleh lawan. Maksudnya kalau
dunia pada hari ini kita boleh sediakan pelbagai perisai untuk kalau begitu begini dan sebagainya. Tapi ada benda yang memang di luar jangkauan kita, iaitu sesuatu yang kita tak dapat nak jangkau, keadaan kita di akhirat kelak. Keadaan kita ketika mati nanti. Mana mungkin untuk orang-orang di sekeliling kita mampu untuk kita menentukan pengakhiran kehidupan kita. Dan barangkali insya-Allah bila Ustaz cakap tadi, dan kalau kita tengok ayat tadi, wala yauduhu hifzuhuma, tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya, yakni as-samawati wal ard. Ini tanda Allah sayang kepada hamba-Nya yang meminta pertolongan dan merintih tiada keberatan baginya. Jadi maksudnya kita memang betul-betul kena hafal, bukan sekadar kita betul-betul kena amal, kena tahu, bukan sekadar hafal, ya Ustaz. Dan adakah ayat ini juga selain daripada untuk melindungi kita daripada syaitan, adakah dia juga mampu untuk melepaskan kita daripada syaitan ataupun sihir, ada yang jadikan ruqyah dan sebagainya, dan juga menjadikan pendinding. Dan ada lain pula, yang lain menjadikan dia sebagai tangkal. Maksudnya dia tak tahu apa, gapo-gapo pun tak tahu. Kalau orang kata nak murah rezeki, ayat 1000 dinar, dia pun naik banner, frame ayat 1000 dinar. Untuk pelindung diri, naik ayatul kursi. Jadi sebenarnya bukan untuk dihafal sahaja, tetapi difahami, diamalkan dan meminta supaya Allah memberikan kepada kita yang terbaik daripada sifat-sifat nama-nama Allah tersebut. Dalam kisah Abu Hurairah tadi, Puan Ami, memang lepas lelaki berkenaan, yakni syaitan, mengajar kepada Abu Hurairah ayat kursi, esok malam ni tak datang dah, curi. Jadi memang benar kehebatan ayat kursi dalam memelihara barang-barang zakat Ramadan yang ditaklifkan kepada Abu Hurairah daripada dicuri oleh syaitan. Jadi hadis itu juga mengajar lelaki yang daripada syaitan tu rupanya makan minum macam kita juga, ya, makan minum macam kita, dan yang tu dia nak curi. Tetapi apa yang kita boleh lihat, ya, daripada hadis Abu Hurairah berkenaan, iaitulah bukan sekadar kita melihat ayat kursi boleh menjaga kita punya barang-barang zakat Ramadan, yakni kalau dalam konteks kita barang-barang perniagaan kita. Janganlah dilihat ayat kursi ini hanya sekadar tangkal. Ya, na'udzubillah, daripada menjadikan ia berbentuk tangkal. Kerana sebenarnya kita bergantung pada Allah atau kita bergantung pada ayat kursi. Jadi betulkan pergantungan kita. Ayat kursi sepatutnya bila dibaca menyebabkan pergantungan kita mutlak kepada Allah, bukan pada ayat kursi berkenaan. Ayat kursi itu menyebabkan kita jumpa Allah, kita nampak Allah. Dan syaitan boleh menyerang sewaktu kita tidur dalam bentuk mimpi, dan kita didiklah anak kita dengan ayat kursi. Kerana di antara bentuk serangan syaitan disebut dalam surah Al-Mujadilah, surah 58, ayat 10, halaman 543, di mana syaitan boleh menimbulkan, ya, najwa yang hazan, yang menduka citakan. Nak tidur tapi ada saja benda yang meresahkan. Itu maknanya anda sedang didatangi syaitan. Jadi tidur anda tu bukan tidur yang dapat pahala, dapat ibadah, tapi tidur yang membawa kesedihan. Sedangkan tidur tu sendiri nikmat Allah. Kenapa tak bersyukur? Kenapa bawa kesedihan ke dalam tidur? Dan yang seterusnya, syaitan boleh menyerang dari sudut suratul Baqarah, surah yang kedua, ayat 102, halaman 16, di mana yufarriqu bainal mar'i wa zawjih, di mana syaitan boleh menimbulkan perasaan benci kepada pasangan. Nak tidur tapi sentuh tak boleh, benci, marah. Waktu tu jaga-jagalah. Artinya dengan izin Allah, sihir yang didatangkan oleh makhluk bila mendapat izin Allah boleh menyebabkan adanya kemarahan sesama pasangan. Nak tidur tapi marah pada anak-anak. Maka dengan ayat kursi dia menjadi pendinding daripada serangan dan gangguan syaitan. Puan Ami, wallahu alam.
Ya, itu dia. Dan bila kita cerita berkenaan dengan ayat kursi ni memang sedikit emosional. Maafkan saja ya Puan Hana Rahim, best tajuk hari ini. Tapi tak best pengacara macam lebih sudu daripada kuah pula. Bukan apa, sebab kita nak kena menghayati betul-betul. Sebab kadang-kadang kita hafal tapi kita tak pernah amal. Kita tak pernah tahu, setakat hafal, setakat tahu tapi tak pernah tadabbur, tak pernah menghayati setiap daripada kalimah-kalimah yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi ustaz, macam mana kita nak lekat ilmu yang kita belajar? Mestilah dengan bila kita dah tahu sesuatu tu kita amal. Sebab kadang-kadang dulu lepas solat je okey, terus bangun kan, terus pergi buat apa-apa yang perlu kita nak buat, kerja dan sebagainya. Tapi kita belajar hari ini insya-Allah dengan apa yang telah ustaz berikan kepada kita, dengan apa yang Rasulullah telah ajar kepada kita untuk kita amalkan ayatul kursi setiap kali lepas solat. Bagaimana untuk kita nak istiqamah benda tu, untuk kita faham, untuk kita tanam bahawa kita belajar, kita nak buat ni bukan sekadar kita nak buat ikut-ikut orang, tapi kita perlu buat untuk perlindungan diri kita dan juga untuk mengelakkan kita daripada sebarang gangguan syaitan. Soalan yang baik daripada Puan Amy, yang boleh menyebabkan kita istiqamah, ya, tidak sekadar membaca ayat kursi sebelum tidur, bahkan setiap kali selepas solat fardu, bahkan boleh kerap zikirnya, ya, ayat kursi adalah dengan faham ayat kursi ini. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kalau kita faham, insya-Allah ayat itu akan jadi sangat bernilai kepada kita, sebab kita takkan pelihara sesuatu melainkan ia bernilai. Ya, kanak-kanak tidak akan hargai RM10. Kanak-kanak hanya melihat ia kertas warna merah. Ya. Kerana bagi kanak-kanak, ia tiada nilai. Ia hanyalah kertas untuk lap hingus, untuk lap air tumpah. Tetapi kita jangan kanak-kanak dengan ayat kursi. Kita hanya melihat zahirnya sahaja. Nabi kata boleh mengelakkan daripada syaitan tak dekat. Tetapi ayat itu sendiri kita tidak memahami. Sedangkan apa yang kita sebutkan tadi, di situ ada 17 ya, nama-nama Allah yang besar. Di mana setiap nama-nama berkenaan boleh menyebabkan anda sudah tidak perlu bergantung kepada sesiapa, melainkan kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan faham, dengan tadabbur, dengan membelik tafsir, ya, maka kita akan menjadi orang yang sentiasa melazimi ayat kursi. Walau di luar daripada waktu-waktu yang Nabi SAW telah sarankan kepada kita. Tuan-tuan perhatikan, sebelum ayat kursi, Allah cerita mengenai infak. Perhatikan ayat sebelum ayat kursi, di mana ayat cerita pasal infak. For sure ayat kursi ni ada kaitan dengan infak. Maknanya apa? Bukan setakat lepas solat, bukan setakat sebelum tidur. Bila musim pandemik ni ramai orang minta pertolongan dan anda rasa macam kedekut sikit poket ni, baca ayat kursi, bagi lembut sikit hati tu. Sebab ayat kursi muncul lepas ayat infak. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Sebab apa? Orang susah nak keluar duit bila dia tak yakin pada hari pembalasan. Maka ayat apa boleh meyakinkan saya pada hari pembalasan? Tu ayat pasal syafaat tu. Orang dapat syafaat, Nabi akan bagi syafaat, tengok amalan kamu macam mana. Oh, rupanya amalan kamu pernah bagi RM10 tu kepada orang yang memerlukan bantuan. Dan kamu beri pula, ya, bukan kerana nak menunjuk-nunjuk, tapi sebab ayat kursi lepas tu. Maknanya anda akan dapat kekuatan untuk infak. Bila anda yakin akan dapat pembalasan, mana orang yakin nak beri, kalau dia tak yakin dapat balik return back dia punya cash tu. Jadi Allah mendatangkan ayat kursi untuk meyakinkan infaknya tidak sia-sia. Jadi itu yang cantik tentang susunan ayat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sebenarnya hari ini, bila saya tengok hari ini ramai yang menonton ni dan betapa terujanya anda di luar sana, saya lebih teruja di sini untuk sama-sama kita mengamalkan selepas ini ayat kursi. Ustaz, ayat kursi ini kalau kita tengok dalam susunan maksurat susunan Hasan Al-Banna, Imam Hasan Al-Banna ada dimasukkan dalam Al-Ma'thurat. Jadi ada yang secara lazimnya melazimi seperti wirid dan zikir ajar kepada anak-anak. Tetapi ini ada tercatat dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Adakah perlu untuk kita membaca ayatul kursi ini dengan tajwid yang hasan, ataupun sekadar boleh Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardi man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi
ila akhir ayat. Ataupun betul-betul Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mesti ada mad wajibnya, mesti ada dhammahnya, mesti ada tanwinnya dan sebagainya. Kita jangan terlalu gopoh gapa, tergesa-gesa. Al-ajalatu minasyaitan. Sifat gopoh gapa baca Quran ni adalah sifat yang bukan sifat orang yang tadabbur Quran. Orang yang tadabbur Quran takkan ada perangai gopoh gapa. Kamu baca untuk apa sampai gopoh gapa? Maka jangan laju sangat. Kejap lagi hak-hak kepada huruf berkenaan, makharijul hurufnya nanti lain bacaan, lain makna. Salah baca, salah makna. Jaga sebutan huruf. Yang mana ha-ha, yang mana ha-ha. Jangan dicampur adukkan. Pada masa yang sama saya faham, ya, rakan-rakan, sahabat-sahabat saya di luar sana yang tidaklah tahap hasan pun tajwidnya, tetapi nak juga barakah, nak juga pahala satu huruf 10 kebaikan daripada ayat kursi. Dan kebetulan ayat kursi ini kita hafaz sejak daripada zaman kanak-kanak sekolah lagi. Jadi tak kala ustaz nak kena selalu berwuduk nak baca ayat kursi, susahlah saya. Tapi saya nak dapat manfaat daripada ayat ni, maka boleh, ya, asalkan anda ada dalam hati penghormatan kepada ayat Allah. Jangan baca kat toilet. Jangan baca dalam keadaan kita tidak boleh memberikan tawajuh. Tak boleh nak bagi perhatian apa yang kita baca. Bagi saya, alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Selalulah baca ayat kursi ini qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Masa berdiri, masa baring, masa nak tidur. Nabi faham kita tak mampu nak buat semua peringkat tadi, sebab tu Nabi sebut paling kurang sebelum tidur. Dan kalau boleh lepas mayang. Tetapi orang yang selalu nakkan kekuatan, ya, bagi saya dengan ayat kursi ini, dia menyebabkan kita macam ada benteng yang kuat daripada mudarat. Sebab apa? Tadi saya sebut pertahanan dan serangan. Allah pertahankan kita dan Allah akan menyerang musuh-musuh kita ini dengan kekuatan ayat kursi berkenaan. Jadi dengan hati yang menghormati, dengan membaca sedikit perlahan, tidak terlalu laju dan tidaklah pula habislah saya tak ada baca ayat kursi ni, tajwid pun tak settle lagi. Jangan macam tu pula. Kita ambil jalan tengah, kita ambil jalan tengah, iaitulah adanya unsur nak memahami dan nakkan perlindungan daripada Allah yang dijanjikan dengan bacaan ayat kursi. Maka insya-Allah dengan begitu apa yang Nabi sebutkan tadi mudah-mudahan berlaku pada kita lah. Dijauhi dari syaitan. Allahu Akbar. Dan dalam kehidupan ini pastinya kehidupan mesti ada pengakhiran, iaitu kematian. Dan ayat kursi ini semoga kita amalkan sampai ke pengakhiran kita, di saat-saat getir untuk kita menentukan khatim kita, husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Barangkali itulah antara saat getir ketika mana syaitan memberikan kita pilihan. Bagaimanakah pengakhiran hidup kamu? Jadi yang terakhir daripada Ustaz bagi menutup perbincangan kita berkenaan dengan ayatul kursi, adakah perlunya untuk kita ini bukan saja perlindungan kita sepanjang hidup kita, tapi sebenarnya lebih kepada bagaimana melindungi diri kita untuk kehidupan di akhirat kelak. Sebagai penutup, Allah Ta'ala meletakkan ayat kursi dalam surah Al-Baqarah. Para ulama mendapati tema surah Al-Baqarah, maudhu' surah Al-Baqarah adalah cerita Baqarah. Cerita lembu yang diambil anggota tubuhnya oleh Bani Israel, pukul satu mayat dan mayat tu bangun. Maknanya tema surah ini adalah lepas mati kau hidup balik. Dan Allah Ta'ala memang bawa cerita pasal perang, jumlah sedikit tapi hidup, tak mati. Logically kalau jumlah tentera Talut sedikit boleh mati. Tetapi kun fayakun hidup, dia hidup. 313 tentera sekalipun hidup. Dan ada cerita burung 4 ekor dicincang oleh Nabi Ibrahim. Ini semua sebaik saja cerita ayat kursi. Hidup balik burung-burung tu. Jadi mudah-mudahan kesimpulan dia, barang siapa yang melazimi ayat kursi sebelum tidur, setiap kali selepas solat fardu, dan membacanya dengan lebih kerap, mudah-mudahan urusan kehidupan semula selepas kematian adalah urusan yang diberikan Allah syafaat dan perlindungan.
Mudah-mudahan wallahu alam. Itu dia, amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak kepada ustaz di atas ilmu yang dikongsikan pada hari ini, dan minta maaf banyak kepada yang saya tak sempat tanya soalan. Mungkin ada yang tanya ada cerita tentang infak sebelum ayatul kursi, boleh hubungi ustaz secara boleh tengok di Tadabbur Center, boleh dapatkan buku-buku ustaz, dan juga ada yang bertanya berkenaan dengan asbabun nuzul ayatul kursi. Semua insya-Allah kalau dapat ustaz boleh kongsi dalam kuliah-kuliah ustaz. Boleh tengok di page Tadabbur Center ya ustaz. Ada kelas khusus, ada kelas umum, dan boleh dapatkan buku-buku menggali khazanah ilmu munasabah. Apa satu lagi ni di bawah teduhan kisah-kisah Al-Quran. Ini semua insya-Allah buku-buku yang mampu, bukan sekadar buku-buku cerita dongeng, tapi inilah buku-buku daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala, surat cinta daripada Allah, dan kalau boleh kita katakan Al-Quran ini manual kehidupan kita, dan itulah dia kisah-kisah yang dapat kita petik daripada Al-Quran, insya-Allah. Ustaz, terima kasih banyak. Sama-sama Puan Amin. Saya doakan semoga Tadabbur Center terus utuh dalam memberikan ilmu kepada orang ramai, insya-Allah. Kepada saya khususnya, kepada anda umumnya, insya-Allah. Dan para penonton, sekali lagi terima kasih Ustaz, dan kita akan berehat sekali lagi, kita berehat seketika, kembali selepas ini.